Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara pembalasan masyar? Salam. Saudara Azrul Jalil, begitu juga dengan saudara Syah Ibrahim. Saudara Esa Julaiha, Puan Esa Julaiha, saudara Mustafa Ilyas, Zamari LC, selamat malam. Begitu juga dengan saudara Nur Hisham Muhammad, saudara Syarul Azam, apa khabar anda semua? Jangan lupa like, share dan subscribe juga di Instagram. Kerana awal tadi saya nampak ada gangguan sedikit. Ya, saudara Empat Langkring, ya, Yoman Waras, apa khabar di Instagram? Saudara Empat Langkring, Ibrahim Cik Muda, MN Zain Tahir, saudara Mazlan SK, saudara Alan Hajidin, apa khabar Alan? Saudara Alexandra Tilaga, Pak Cu daripada Langkap, Perak, setia menunggu. Terima kasih. Pembalasan masyar, apa khabar? Lepas ni apa pula nak dibuat Pak Mai? Tak tahulah saudara. Saudara Mazlan, saudara Madam K, Aziz Izam. Itu juga Ibrahim Cik Muda, saudara Mat Basri, Muhammad Asri Dir, Abdul Hamid, Rahmah, Puan Rahmah, ya? Abu Nem, Hasan Jalaini, Waalaikumsalam, kabare. So, saudara Azizam, saudara Abdul Hamid, Azizam, apa khabar saudara? Azhar Tok Kaya, Osman Abdullah di Instagram. Jangan lupa like and share. Apa khabar aku? Raja Kamal Raja Baizan di Sungai Petani, saudara Herman Heman, saudara Abdullah Aziz Haji Hassan daripada, terima kasih, Puan Halimah Hashim, N. Abdul Bakar, saudara Yahya Rashid, saudara Ahmad Yusof, saudara Wawa Amir, Abdul Aziz Hassan dari Langkawi, apa khabar? Orang ke Langkawi, no? Saudara Herman, Ujang Men, saudara Ahmad Yusof, saudara Niza Fikri Azli di Instagram, saudara Hussein Nordin, Miben, Ujang MN, Wan M. Bakri, Azman Jafir, Niza Fikri, ya, saudara Azli, ya, saudara Hazrul ID, saudara Azman Jafir, Coca-Cola Moh, saudara Coca-Cola Moh, terima kasih. Rusmini daripada Pontian, Johor, Puan Masnah Kambar, saudara Kama Awang, Elias gangguan tu dekat ini apa Facebook, sekejap ada sekejap tak ada lah tu nampaknya. Saudara Aziz daripada Langkawi, Nazri Tanker, Mekomo, Badariah Kop, Zul, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Jadi pastikan anda juga ada standby di Instagram, sebab awal-awal lagi nampak gayanya dah ada macam gangguan. Baik saudara, harus saya memberi laporan. Semua awal pagi tadi, saudara Jamil Idris bersama dengan Rio daripada Universiti Melaya menghantarkan kiriman kepada saya berhubung kedudukan COVID, ya, saudara Joka, Openg, Muhammad Syaril, Awang Yusof. Hari ini hari Khamis, saudara, awal 1 September, bulan yang penuh debaran. Apakah kita akan ada? Dan nampak gayanya sudah masuk hari ke-893 COVID-19 menyerang. Ini sekejap ada, sekejap tak ada lah sekarang. Saudara Abdul Aziz, saudara Rubiah, Ayub Tasik Cini, saudara. Dan laporan saudara Jamil bersama dengan saudara Rio, nampak gayanya ada sedikit peningkatan. Kemarin 2,144, tapi semalam di hari kemerdekaan, jangkitan meningkat kepada 2,340, menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan sudah 4,782,624. Tapi Kementerian Kesihatan berjaya menyembuhkan 4,715,417 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Cuma tak sedapnya di hari kemerdekaan saat kita mendapat laporan 6 orang, 6 mangsa virus corona meninggal dunia, menjadikan jumlah kematian sudah menjangkau 36,216. Dari dapatan saya, kiriman saudara Jamil Idris dan juga Rio, terdapat peningkatan jangkitan di 9 negeri dan susut di 7 negeri. Selangor meningkat pada 492, Wilayah Persekutuan meningkat 537, begitu juga di Sabah turut meningkat 223, Perak juga naik kepada 260, Negeri Sembilan meningkat 114. Cuma di Melaka dia susut pada 101, dan Pulau Pinang memang tak cerai balik, naik pada 110. Lain-lain negeri alhamdulillah di bawah 100, saudara. Jadi pesan saya pada anda semua, jagalah kesihatan, jagalah kebersihan. Ya, saudara
Mat Azirian, saudara Hamzah Abdullah, Junid, saudara Wan Yusof, saudara Ahmad Tarmizi, Puan Sarina Azam, Yusuf Yakun, saudara terima kasih Yusuf Yakun, saudara Wilfirna Rena Benji, saudara Syarul Ikwan, Cengkrik Rimba. Suara putus-putus memang saya dah cakap bahawa di Facebook ada gangguan saya nampak tadi. Dan saya juga melihat mereka standby lah sebab mereka ingat malam ni saya akan attack lagi gamaknya. Saya bukan nak membalun orang. Jadi pastikan anda subscribe di Instagram. Jika berlaku gangguan, silah masuk ke Instagram ya, saudara Abdul Halim Makno, Puan Sarinah di Instagram yang saya minta like, share dan subscribe ya, saudara Zakaria Hamid Husin. Mohon saudara untuk 2-3 minit ini untuk pencerahan sedikit tentang e-commerce. Berniagalah saudara. Itu saja yang mampu kita buat dalam keadaan sekarang ni. Dan kalau saudara ada produk, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Dengan Al-Azhar, jangan lupa setangi Al-Bakur untuk aroma satu rumah wangi. Dan juga wangi-wangian. Kalau tanya dengan saya menggunakan Amir Al-Khud. Sampai itu Al-Azhar juga memasarkan gula O, saudara, untuk mereka yang nak jaga gula dalam badan tinggi sangat. Sebab gula O ni tidak ada kalori, saudara. Anda juga boleh memesan dendeng manis Siti Farehah dan mewawarkan produk saudara melalui Siti Farehah di talian 017 711 4300. Di teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang yang baik, harga lebih murah, boleh berhubung dengan Syauqi 012 357 5703 yang di Lembah Kelang ini bawahan sebut boleh dihantar terus pada saudara. Dan akhir sekali adalah Popiah Sira Lady Maria. Jangan lupa saudara, memang sedap. Popiah Sira ini pedas, rangup dan manis, sesuai sambil melabun kita makan sikit-sikit macam keripik saudara. Harga mampu milik, mampu rasa, dan boleh dihantar kepada saya di mana saja anda berada. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Itu saja saudara untuk kita punya e-commerce. Banyak teman-teman bertanya kenapa saya mewawarkan e-commerce, kerana nak berniaga. Saudara Reno Malon, saudara Ramli Karim, apa khabar? Minta Alpilihan Raya, sabar sajalah ya. Coca-Cola Mo, Popiah Rangup Lady Maria, jangan lupa saudara, kata Coca-Cola Mo dari Jepun ya. Saudara Syarizah Izzat, saudara Abdul Rahman, petang ni hujan di mana tu saudara? Saudara Rahmat Abu, saudara Habibah Tok Balok. Saudara, saya tengok sekejap ada, sekejap tak ada, mereka mengganggu di Facebook. Terpulanglah pada anda, saya menasihatkan supaya begitu saudara. Terima kasih saudara Mat Sepana. UMNO tak terbaik katanya. Baik saudara, kalau mereka ganggu segmen ini, terpulanglah pada anda, jawablah dengan Allah SWT. Ini segmen naluri kehidupan. Saya tak camen. Ganggu-ganggulah. Kerana saudara, segmen ini penting untuk kita jadikan sebagai panduan kehidupan. Ya. Menurut Anas radhiyallahu anhu, bahawa baginda Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling berdengki, saling marah, dan jangan pula saling memutuskan hubungan satu sama lain. Tapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ini hadis riwayat Muslim. Setelahnya adalah sahih, hadis yang sahih. Jadi sebagai Muslim, kita dilarang sama sekali untuk saling berdengki sama Muslim. Kerana itu kita elakkan dari berkelahi dan memarahi sama Muslim. Jangan sabotaj. Saudara, Muslim juga dilarang memutuskan hubungan ukhuwah dan silaturahim sama kita. Berusahalah kita untuk menjaga ukhuwah sama Muslim, kerana orang mukmin itu bersaudara saudara. Sifat dengki dan tidak boleh mengawal marah yang ada pada seorang menjadi penyebab putusnya hubungan ukhuwah dan silaturahim. Ya, Puan Hamidah Rashid, Puan Nani dan Zekwa. Ya. Jadi sepatutnya saudara, dalam kita membina ikatan silaturahim sama kita, bersamalah juga kita membina negara kita supaya teguh dan harmonis. Elakkan diri kita dari saling berdengki, suka marah, benci-membenci, cemburu-mencemburui, dan paling penting, jangan sesekali memutuskan hubungan ukhuwah. Ingat saudara, berusaha kita agar keluarga Malaysia teguh bersama. Baik saudara, itu saja pesanan dalam naluri kehidupan kita.
dan kita masuk mutiara kata. Kiriman Cikgu Ibil katanya, jangan sesekali bangga dengan harta, pangkat dan kedudukan. Kerana kita semua adalah sama dari tanah asalnya. Dan kita semua akan kembali ke tanah jua akhirnya. Ini saya berpesan pada teman-teman. Jangan kita rasa kita bangga dengan pangkat yang kita miliki, kekuatan yang kita ada. Sebab kita semua berasal dari tanah dan akhirnya ke tanah juga kita kembali, saudara. Baik. Malam ini saya sebenarnya mendapat kiriman. Ini tentang apa? Sebab saya minta maaf, saudara, malam ini saya nak baca puisi. Sedikit, ya, minta izin, saudara. Sebab puisi ini adalah tulisan saudara Allahyarham W.S. Rendra. Kerana W.S. Rendra ini dia lahir di Surakarta pada tahun 1935. Beliau lahir bukan sebagai seorang mukmin, tapi akhirnya memeluk Islam pada tahun 1970 dengan disaksikan oleh Taufik Ismail dan Aib Rusdi. Akhirnya beliau menukar namanya kepada Wahyu Sulaiman Rendra. Ya, dia memiliki 3 orang isteri, iaitu Sunarti Suwandi, Sito Resmi dan Ken Zuraidah, serta memiliki 11 orang anak. Ini tentang Rendra. Dia meninggal di Depok pada tahun 2009. Dan sekitar 5 minit sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, Allahyarham W.S. Rendra menulis tulipan puisinya yang saya rasa elok kita baca, yang bagi saya menyentuh perasaan. Ini sangat luar biasa, saudara, puisi ini. Hayatilah apa yang dilofaskan, apa yang dilontarkan oleh Allahyarham Rendra. Beliau meninggal sebagai seorang Muslim. Kata, hidup ini seperti uap. Uap, saudara, yang sebentar saja kelihatan lalu senyap. Ketika orang memujimu dan milikmu, aku berkata bahawa itu hanyalah titipan sahaja. Mobilku adalah titipannya. Rumahku adalah titipannya. Hartaku juga adalah titipannya. Malahan putera-putriku juga hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya? Mengapa dia bersoalkan, dia itu maksudnya Allah SWT, menitipkannya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, ku sebut itu musibah, ku sebut itu ujian, ku sebut itu petaka, ku sebut itu apa saja untuk melukiskan bahawa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku juga ingin lebih banyak popularitas. Dan ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku. Dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Ku perlukan dia seolah-olah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Aku meminta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana. Aku mau menuruti kehendak-Mu saja, ya Allah. Sebab aku ingin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahawa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahawa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahawa dalam kelemahan, Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku rugi, aku lupa bahawa hidupku adalah sebuah keberuntungan kerana anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan kerana ini indah kita bahagia, tapi kerana kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan kerana tidak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tapi kerana kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan kerana mudah kita yakin bisa, tapi kerana kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah.
Bukan kerana semua baik kita tersenyum, tapi kerana kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tidak ada hari ini yang menyulitkan, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Itu merupakan titipan kata-kata daripada Rendra saat sebelum beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Untuk kita fikirkan bersama, saudara. Sebab itu malam ini saya ingat, sebab saya dah baca puisi daripada Rendra, kita skip gedung ilmu, saudara. Tapi kita harus berpesan pada pimpinan negara, jangan berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Saudara, tajuk malam ini, cabaran penuh gelora. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu. Kita santun pantun daripada Pak Nazil yang mengantar kiriman pantun saban hari daripada Perlis untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, buah berembang si buah bacang, di pasar Dungun ramai menjeling. Banyak sembang daripada berbincang, hasrat membangun, rebah terguling. Jadi kalau kita banyak bersembang daripada berbincang, akhirnya hasrat untuk membangun segala-gala bangsa kita rebah terguling. Tambah Pak Nazir lagi, cuti sekolah sampai sebulan ke Tanjung Karang di luar kota. Bersopan santunlah dalam pergaulan, baru orang menghormati kita. Ini Pak Nazir berpesan pada kita semua, supaya sentiasa bersopan santun dan jangan tunjuk keegoan kita. Saudara Puan Natijah Junid, Roslan Arifin, salam dari Zaid Mud, Saudara Nordin Din, Saudara Amran Said, Abdul Hamid Hamid, Nik Ismail dan teman-teman yang lain, saudara. Baik. Bila dah habis yang tadi tu, mereka ganggu saya. Sabar, saudara. Lari kepada Instagram, pada banyak gangguan begitu. Saudara, nak buat macam mana, saudara? Sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa, saya perlu memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini, maka saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Anda sunting live saya, masuk dalam channel YouTube dan sebagainya, itu semua tanggungjawab anda. Begitu juga dengan komen-komen yang anda berikan juga menjadi tanggungjawab anda. Sebab saya tak mampu untuk memantau kesemua suntingan maupun coretan anda di halaman saya. Ingat, saudara, kalau boleh nak hantar kiriman, gunalah bahasa yang baik. Jangan kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Kalau tidak nanti jawabnya kita tanggunglah sendiri. Saya tak mampu nak kata apa. Ya, saudara. Dan saya harus mengingatkan, ini pencerahan politik. Adalah sedikit berita-berita yang saya wawarkan di awalnya. Matlamat saya lain tidak, hanya sekadar memberi informasi kepada warga kita, supaya warga kita sentiasa berinformasi. Paksi pencerahan saya ini, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda boleh bersetuju, anda juga boleh tidak bersetuju. Kalau anda rasa tak bersetuju, nak menyanggah atau sebagainya, hantar kiriman, tiada masalah, saya akan santuni anda. Asalkan anda menggunakan bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara Mat Semana, demi perjuangan tetap diteruskan, insya-Allah. Saudara, dan laporan cuaca seperti biasa, awal pagi panas, masuk saja petang, lewat senja hujan. Bukan hujan renyai-renyai sekarang ni, dah hujan lebat. Jadi malam hari kaki sejuk, badan sejuk. Jadi kepada warga emas, saya nasihatkan, kalau anda punya ibu atau bapa, nasihatkan ibu dan bapa anda supaya sentiasa memakai stokin. Kalau tidur tu pakailah selimut di bahagian kaki, kerana itu boleh naik ke atas badan kita dan buatkan kita kram, saudara. Saudara Syam Spider, saudara Muhammad Osman, saudara Zul FZ, Irwan Aris Riza, saudara. Itu juga saudara Zulkafli Osman, terima kasih. Sevensky Brutal, Zaira Isami, Ayuh Malaysia, katanya Syarif Abdullah. Saya harap kalau anda berkomunikasi sama sendiri dalam ruangan saya ini, cuma minta saya satu saja, guna bahasa yang baik, jangan mencarut, jangan maki hamun. Ini nasihat saya. Anggaplah saya ini, kalau anda anak-anak muda sebagai bapa, kalau anda masih lagi di bawah usia 60, anggaplah saya sebagai abang. Kalau anda berusia lebih 60 tahun ke atas, 65 tahun ke atas, anggaplah saya ini sebagai sahabat. Matlamat saya tidak lain, kita menjalin persahabatan, saudara. Dan saudara, saya melihat dari ini nampak gayanya pihak pimpinan negara
masih lagi berusaha mempertahankan agar minyak pada harga RM2.05 dan RON 97 RM4.30, RON diesel pula RM2.15. Saya mendapat curipan bahawa untuk mengekal pada harga tersebut, pimpinan negara terpaksa menggunakan subsidi sejumlah 7 subsidi untuk minyak masak. Kekhawatiran kita menjelang tahun depan ataupun bulan-bulan yang mendatang, apakah negara mampu mempertahankan subsidi ini, kerana minyak harga pasaran dunia semakin meningkat, dan saya yakin dalam masa sebulan 2 bulan lagi besar kemungkinan pimpinan terpaksa menarik subsidi. Kalau tarik subsidi itu, jawabnya harga minyak melambung-lambung lah. Kerana negara Indonesia, mereka sudah pun menarik subsidi, akhirnya harga bensin atau minyak sudah pun melonjak. Cuma negara kita saja, tapi tak tahulah berapa lama boleh bertahan. Dan semalam saya dapat kiriman mengatakan bahawa sepenuh hari kemerdekaan ada juga teman-teman kita, saya kata mungkin anak-anak kita, anak-anak muda, mereka suka menggunakan peralatan yang canggih, perkaran baru, Saudara Ramlan, Saudara Wak Rifi, Saudara Anan Sukar, Saudara Zulkifli Yunus, Saudara Azali, Malin, Muhammad Aris. Mereka menggunakan alat drone. Jadi semalam waktu perarakan sambutan kemerdekaan, adalah seorang anak muda, dia bekerja sebagai pengawal keselamatan, dan akhirnya dia disiasat oleh pihak polis kerana menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa pada hari sambutan 2022 di Dataran Merdeka semalam. Jadi sebab itu sebenarnya, kalau anda suka bermain dengan drone, berhati-hati izinkan, maka anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sebab untuk menerbangkan drone perlu mendapat kelulusan dari pihak wajib. Nur Delhi berusia 50 tahun itu diambil selepas pihaknya menerima laporan berhubung kejadian dia menerbangkan drone pada jam 1.54 tengah hari semalam. Sebelum itu, pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia PDRM telah pun menurunkan satu drone secara force landing, iaitu patah balik ke tempat asal drone itu yang di tepi jalan berhampiran sebuah restoran di bulatan Datuk On. Saya ingin berpesan pada anak-anak kita, pada teman-teman yang suka main dengan drone ni, di pantai okey, tak ada masalah, tapi ada kawasan keselamatan, misalnya berhampiran dengan kamp tentera ataupun pusat latihan polis, dekat penjara. Sekarang tempat-tempat ini sensitif. Jadi jangan saudara kamu zaman Azwan, lawan tetap lawan. Teruskanlah saudara. Sebab ini saya ingin mengingatkan bahawa salah sebenarnya. Boleh memiliki drone, tetapi tidak boleh digunakan di tempat-tempat kawalan tertentu. Ingat saudara, kawasan penjara, kawasan hospital, kawasan polis, pejabat polis, pusat latihan polis, maupun di kem-kem tentera. Berhati-hati saudara. Seronok-seronok jadi dapat masalah. Saudara? Baik. Nampak gayanya sekarang ni, berita-berita yang banyak masuk kepada saya adalah berhubung dengan berita-berita mahkamah. Nampak gayanya setakat hari ni, besok dah lusa rasanya, sampailah minggu depan masih belum reda. Hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah pun menjatuhkan hukuman ke atas Datin 10 tahun. Dan dendanya adalah 970 juta ringgit pertuduhan rasuah membabitkan projek solar hybrid bagi 300 awak bernilai 1.25 yang Arif Zaini Mazlan membenarkan pelaksanaan hukuman itu ditangguhkan hingga Datin Seri Rosmah mengemukakan rayuan. Jadi seandainya beliau gagal membayar denda, maka Datin Seri Rosmah perlu menjalani hukuman penjara tambahan daripada 10 tahun kepada 30 tahun. Dendanya pada mulanya adalah 3 kesalahan itu 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Tapi dijalankan secara serentak, artinya 10 tahun saja. Tapi kerana adanya hukuman 970 juta denda, kalau tak bayar maka ditambah menjadi 30 tahun. Dan ini merupakan saudara denda yang tertinggi yang pernah dikenakan terhadap mana-mana pesalah mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi mahkamah turut mengekalkan jaminan sebanyak 2 juta ringgit yang dikenakan terhadap Datin Seri Rosmah dalam kes itu hingga rayuannya diputuskan oleh Mahkamah Rayuan. Saudara, dia terdahulu Yang Arif Muhammad Zaini dalam penghakiman ringkasnya menjelaskan
bahawa pasukan pembelaan gagal untuk menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap 3 tuduhan tersebut. Jadi dengan itu, maka Datin Sri Rosmah didapati oleh mahkamah bersalah kerana didakwa meminta dan menerima suapan daripada bekas pengarah urusan Jipak Holding, iaitu Saidi Abang Samsudin. Dia dari agak bagi saya tak mau komen tentang perbicaraan tersebut kerana ini boleh menimbulkan permasalahan, saudara. Tapi dapatan saya Datuk Rizal Mansur. Jadi bukan Datin Sri Rosmah yang ambil, Rizal Mansur yang diambil. Jadi selepas bicara tersebut, Barisan Peguam yang membela Datin Sri Rosmah menyatakan bahawa mereka akan mengemukakan notis. Mereka akan mengemukakan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan Datin Sri Rosmah Mansur dipenjara. Menurut Peguam Datuk Jagdik Sin, kata rayuan itu akan dibuat dalam tempoh 10 hari seperti yang mana yang ditetapkan oleh mahkamah. Dan kata Jagdik, mereka akan mengemukakan notis rayuan. Mereka buat rayuan itu mengikut masa yang diberikan oleh mahkamah. Mungkin besok katanya dalam tempoh 10 hari ini mereka akan melakukan rayuan. Setelah dibuat rayuan itu, stay of execution ataupun masih boleh dibebaskan. Datin Sri Rosmah dibebaskan dengan jaminan yang ditetapkan oleh mahkamah. Lagi, ini baru Mahkamah Tinggi, dia akan membuat rayuan dan sebagainya. Bagaimanapun, saya agak hairan sekarang ni sepanjang pengalaman saya sebagai wartawan jenayah. Selalunya selepas saja hakim menjatuhkan hukuman, peguam-peguam tidak akan membuat kritikan ataupun komen terhadap hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Tapi sejak daripada kes Datin Sri Rosmah, saya nampak ada kecelaruan apabila peguam Datin Sri Rosmah itu Jagdik Singh mengkritik. Dia mengkritik denda yang dikenakan terhadap Datin Sri Rosmah sebanyak 970 juta itu setelah dia dikatakan bersalah berhubung projek tenaga solar di Sarawak. Dia katanya denda seperti itu tak pernah berlaku sebelum ini. Dan adakah itu adil? Bila peguam dah mengkritik di luar mahkamah, wartawan jenayah tak ada begitu. Tapi sejak akhir-akhir ini, saya nampak ada kecelaruan dalam sistem kehakiman kita. Sepatutnya keputusan hakim itu muktamad, tak boleh dibahaskan. Kalau lah rasa nak disanggah, maka buat rayuan dan bicara kalah di mahkamah, bukan di luar mahkamah. Sebab itu bila Jagdik kata, beritahu saya siapakah di antara kita semua ini yang mampu memiliki wang sejumlah 970 juta. Sepatutnya dia bercakap di mahkamah, bukan di luar mahkamah. Ini keadaannya, saudara. Saya khawatir untuk membicarakan lebih daripada itu. Cuma saya katakan sekarang ini bahawa proses mahkamah dan sebagainya sudah pun menjadi pertikaian. Tidak elok pada rakyat. Saya tak tahulah, terpulanglah pada suasana, situasi yang menentukan. Cuma apabila peguam bela mempertikaikan keputusan, sukar untuk that's why saya kata, sometimes saya kata I cannot brain bagaimana semua ini boleh berlaku dalam sistem kehakiman. Bagaimana Datuk Lokman Adam yang dibawa ke mahkamah atas tuduhan mendakwa menghina Perdana Menteri dan sebagainya, memang beliau dibebaskan selepas diikat jamin. Tetapi dalam keadaan begini, pertikaian berhubung dengan mahkamah ini satu benda yang bagi saya lah, negara luar melihat, saudara. Sebab apa saja yang dipertikaikan di luar mahkamah akan dilaporkan oleh media. Media ini bukan saja dalam negara, media luar negara. Ini keadaan bagi saya lah. Saya rasa agak terkilan. Itu keadaan, saudara. Dan sebagaimana yang bertambah lagi, berkelang kabutnya sekarang hari ini, saya nampak segalanya sudah jadi wal kelam kabut. Apabila semalam Datuk Azrina dia nak bawa Perdana Menteri. Sebelum tu memang ada laporan mengatakan beliau letak jawatan. Pejabat Perdana Menteri mengesahkan peletakan jawatan Datuk Seri Azalina Osman Said sebagai berhubung hal ehwal undang-undang. Satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri berkata Datuk Seri Ismail Sabri telah menerima surat peletakan jawatan Datuk Seri Azalina bertarikh 29 Ogos lalu. Perdana Menteri telah menerima peletakan jawatan itu dengan notis sebulan seperti yang dimaklumkan dalam surat tersebut.
Saudara, ini notis bulan diberikan betul yang menyelesaikan kerja-kerja yang berkaitan. Peletakan jawatan Datuk Seri Azalina ini dipercayai adalah susulan kritikannya si taklimat khas Presiden UMNO berhubung isu peguam negara, cakap di luar dan sebagainya. Saya melihat ada seolah-olah kebobrokan dalam pelaksanaan hukum dan sebagainya. Kerana Datuk Seri Azalina mengkritik. Bila mengkritik Perdana Menteri kerana gagal melantik orangnya sebagai peguam negara, AG. Sebaliknya mengekalkan peguam negara yang dilantik oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi beliau juga sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO menjelaskan pelantikan peguam negara adalah atas nasihat Perdana Menteri. Sebab tu dia kata seharusnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri harus melantik orangnya sendiri untuk memudahkan segala urusan. Jadi pelantikan AG adalah atas nasihat PM, Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri harus melantik orang dia sebagai peguam negara untuk memudahkan segala urusan. Jika kuasa peguam negara di tangan Perdana Menteri, mengapa pula Perdana Menteri tidak menukarkan peguam negara yang ada? Malah ia adalah bidang kuasa PM. Jadi sebab itu Datuk Seri Azalina dia nak tanya, takkanlah nak tukar AG pun tak boleh, katanya. Ekoran daripada kenyataan tersebut, banyaklah orang kritik dan sebagainya, maka Datuk Seri Azalina mengambil keputusan bahawa dengan ini, apalah artinya dia jadi penasihat. Dia pun meletak jawatan, meninggalkan jawatannya sebagai penasihat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kecelaruan sekarang saya nampak. Sebab Perdana Menteri datang daripada UMNO, beliau sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Saya nampak sekarang ni, tadi saya berbual dengan teman-teman, dia bertanya dengan saya, bagaimana tentang masa depan UMNO? Bagaimana dengan masa depan UMNO? Persoalan kita sekarang ni, apakah suasana sekarang ni sesuai? Ataupun UMNO boleh meraih sokongan yang besar? Walaupun rakyat masih lagi mahukan negara pada kebejatan yang dilakukan era Pakatan Harapan, era Perikatan Nasional. Tetapi juga bagi pengundi-pengundi yang atas pagar. Memang kita dah bercakap, waktu yang terbaik untuk UMNO mengadakan pilihan raya sepatutnya waktu itu adalah sewaktu Dr. Mahathir meletak jawatan. Tapi kerana waktu itu istana mahu diadakan pelantikan pengganti, maka UMNO akur, maka naiklah yang pun UMNO kekal dengan permintaannya memberi tempoh dalam 6 bulan. Kerana itu bila dalam tempoh 6 bulan tidak terlaksana, maka UMNO menarik sokongan. Dan saat itulah sepatutnya juga diadakan pilihan raya. Masih tidak berlaku pilihan raya, Syed Sabri pula sebagai Perdana Menteri. Usai persoalan pelantikan Perdana Menteri, kita menghadapi pilihan raya di Sarawak, di Melaka dan Johor. Apabila UMNO mampu memperoleh kemenangan yang agak besar, saudara, ya, di Melaka dan di Johor, sepatutnya saat itulah, seharusnya waktu itulah, selepas sebulan ke 2 bulan ke, bubarkan parlimen. Tapi ini tidak berlaku dan masih berlengah-lengah, dan sekarang ini kita sudah pun berada terjebak dalam permasalahan di mana kita saling balun-membalun antara kita sama UMNO. Jadi pembangkangan. Sebab itu saya melihat kiriman teman-teman, ini suara daripada warga UMNO yang menghantar kiriman banyak. Sebab saya baca, saya ambil petikan sikit-sikit untuk kita menghayati. Ini adalah cita rasa ahli akak-akak umbi sudah pun mula yang kebosanan mereka. Siapa saja yang dilihat menentang keputusan parti, kata mereka, seharusnya dikenakan tindakan tata tertib tanpa mengira apa-apa kedudukan dalam kerajaan ke di mana saja. Kerana jika dia dilihat mengelirukan parti dan tidak patuh arahan parti, maka tidak terkecuali harus mengikut perlembagaan. Ahli UMNO perlu membuat aduan kepada lembaga disiplin UMNO berkenaan salah laku tipu daya yang mengelirukan parti, walaupun kedudukannya sama ada dia presiden ke, dia timbalan presiden ke, dia naik presiden ke, maka jawatan kuasa tata tertib boleh mengambil tindakan. Ini disebabkan mengikut perkara 20.8 dalam perlembagaan UMNO, semua ahli UMNO hendaklah cintakan parti, patuh kepada perlembagaan, ikut perintah parti, menjalankan dasar-dasar parti, patuh dan menghormati keputusan parti, menjaga rahsia parti, memelihara nama baik dan maruah parti, serta senantiasa menunjukkan tata laku yang sopan lagi tertib. Itulah perlembagaan.
Jadi dalam perkara 20.9 pula menyebut mana perlembagaan atau tata etika, maka seperti berikut. Pertama, diberi amaran. Jadi Majlis Tinggi boleh memberi amaran. Kedua, digantung hak-haknya dalam parti. Dilarang daripada bertanding bagi mana-mana jawatan dalam parti atau umum bagi mana-mana tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Tinggi. Orang itu juga boleh dipecat daripada parti ataupun dikenakan selaras dengan perkembangan. Itu keadaan saya. Ahli-ahli perangkat akar umum sudah pun bersuara. Saya. Sebab antara kiriman dia hantar pada saya, dia kata dulu, memanglah saya ingat dalam bulan lepas ke, dalam bulan lalu, Tan Sri Muhyiddin kata ada perjanjian semasa tuntutan Timbalan Perdana Menteri, katanya disaksikan oleh Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hari ini Tan Sri Anwar mengatakan bahawa ia hanyalah persefahaman, bukannya perjanjian. Ini persoalan sekarang ni. Jadi sedangkan perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, bersaksikan oleh Tan Sri Anwar Musa. Jadi sebenarnya itu perjanjian antara beliau dengan Tan Sri Muhyiddin ataupun parti Perikatan Nasional, bukan sebagai mewakili UMNO, saudara. Jadi sekarang ni ahli-ahli sudah bertanya, boleh ke dilakukan begitu? Sebab itu sekarang ini ahli-ahli UMNO, Perangkat Akar Bumi, menuntut supaya disegerakan dilakukan pemeriksaan etnik. Mana mereka yang dilihat melanggar tata tertib, tata kelola sebagai ahli parti, wajar diambil tindakan. Sebab sekarang ni saudara, UMNO sedang menghadapi gelora yang begitu begitu besar lah. Saya lihat gelora ini lebih teruk daripada gelora waktu kita nak menghadapi pilihan raya umum yang lalu tahun 2018. Kerana kali ini tak henti-henti. Selepas saja Datuk Seri Najib dan telah pun dijatuhkan hukuman, hari ini kita melihat Datuk Seri Rosman, besok besar kemungkinan Datuk Seri Bong Mokhtar selaku Ketua Perhubungan ataupun Ketua UMNO Sabah juga, kalau mengikut fakta kes, besar kemungkinan beliau juga akan dihantar ke penjara. Dan ini akan menjadikan warga UMNO Sabah, tentulah mereka bersedih dan marah dan sebagainya. Dan ini juga menimbulkan suasana yang tidak tentram bagi ahli UMNO. Begitu juga dengan Datuk Aziz Rahim. Serta ada ramai lagi pemimpin UMNO yang bakal ke hadapan. Tapi soalannya sekarang ni, termasuklah Presiden pun hari ini masuk persoalannya, kenapa dengan pimpinan daripada parti-parti pembangkang dilihat agak rileks? Ini yang ahli-ahli mengatakan bahawa semua ini adalah percaturan mereka yang di luar UMNO, yang mahu melihat UMNO itu lemah. Tapi kena ingat saudara, perjuangan kita masih panjang. Kerana saat inilah seharusnya kita saling bantu-membantu. Kita harus dan pilihan raya umum yang ke-15, dia sama ada kita buat sekarang, bulan depan, dah tak lama dah. Kita semakin menghampiri. Dan saat itu dah tak boleh nak diselamatkan. Mungkin saat ini kan tak ada masalah soal itu. Tapi kalau nak tunggu sampailah pilihan raya tarikh jeda waktu dan itu paling lewatnya Jun. Sekarang ini bulan Ogos, September. Sekarang September saja. Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Tinggal lagi 9 bulan. Saudara jangan lupa, waktu berjalan terlalu laju sekarang ini. Dalam tempoh 9 bulan, apakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mampu menjangkakan dengan apa gelora yang timbul sekarang ini? Besar kemungkinan UMNO semakin merosot. Saya cakap sebagai warga UMNO. Memang sebab itu antaranya dia kata, memang kita berusaha untuk memastikan UMNO menangi pilihan raya 15, tapi dalam keadaan kesukaran yang penuh dengan luka-luka. Pimpinan UMNO, ahli UMNO, dia hantar surat ke dia dekat saya ni, daripada Kelantan ni, saya nampak ni. Dia kata, mohonlah ketua-ketua bahagian, jangan duk gila pitih sangat. Sebab masa pemilihan agung selepas PRU nanti, buanglah nama-nama hok tak memberi kelebihan pada UMNO. Kita ketepikanlah. Kerana dah boleh buang dah. Antah dalam beras. Ini mereka memberi kiasan. Sudah sampai masanya UMNO melakukan tindakan
segera membuang antah dari dalam beras. Itu terpulanglah. Saya ada membuat MOU. Sewajarnya sekarang ni, ahli pun nak tahu. Jadi saya ramai minta kalau boleh seharusnya. Sebab yang tahu ni hanya Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhyiddin. Seharusnya sekarang ni didedahkanlah. Jangan dibiarkan orang berteka-teki. Sebab apa yang dilontarkan, apa yang diluahkan oleh Datuk Lokman Adam itu boleh membuat pemikiran ahli-ahli akar umbi merasa tak sepatutnya. Itu dia. Kenapa jadi begini? Seharusnya, Mak Perdana Menteri toe to the line mengerti. Betul, benar beliau sebagai Perdana Menteri, tapi sewajarnya jangan lupa bahawa beliau juga tertakluk kepada kehendak parti. UMNO ada dia punya perlembagaan, UMNO adanya peraturan, ada ketetapan. Sebagai kerajaan, beliau tidak menghormati parti, artinya ahli-ahli memang realitinya Mak Berhormat Datuk Seri Sabri hanya menjadi Perdana Menteri bukan daripada kehendak pilihan rakyat. Saya dah bercakap. Pemilihan rakyat waktu itu mahukan agar wakil daripada Parti Keadilan. Sumpah, kalangan ahli-ahli parlimen, sokong sana, sokong sini, ekoran daripada scheme of thing, ataupun pujuk rayu politik di kalangan ahli-ahli parlimen, lompat-melompat, katak-mengkatak saudara. Maka Datuk Seri Perdana Menteri itu tidak ada masalah. Benar, UMNO merasa gembira. Tapi dalam gembira itu ada tangisan di peringkat akar umbi. Akar umbi mahukan contoh agar didengar suara mereka. Sebab akar umbi telah buat keputusan di peringkat cawangan, di peringkat bahagian. Dah buat keputusan, tapi masih lagi berbolok-bolok, bertolak sana, tolak sini, alasan sana, alasan sini. Jadi ini masalahnya. Akhirnya saya melihat warga UMNO merasakan seolah-olah kita tidak mempunyai Perdana Menteri daripada UMNO. Itu masalah yang saya dapat. Jadi dalam keadaan begini, pucuk pimpinan UMNO sepatutnya harus menghormati. Jika Perdana Menteri patuh pada arahan atau menentang, tapi sebab dia lihat banyak ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi merasakan bahawa beliau banyak mengikut kehendak ataupun cakap-cakap ataupun ini persepsi saudara. Saya tidak menuduh apa yang dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin, maka seolah-olah Perdana Menteri ini akur. Sedangkan beliau Perdana Menteri. Memang kita tahu beliau sebelum ini adalah jadi timbalan Perdana Menteri kepada Tan Sri Muhyiddin. Tapi sekarang ni era beliau sebagai Perdana Menteri. Seharusnya dia mencaturkan mengikut acuan kehendak dia. Jangan dilihat mengikut dia kehendak orang tu, kehendak orang ni. Tiada keperluan lagi. Ini masalah dalaman UMNO. Berhubung dengan politik parti kita, parti UMNO. Saya melihat bahawa parti-parti politik yang lain mereka seronok. Sekarang ni musuh-musuh UMNO sedang bertepuk gembira melihat sudah berlaku perpecahan di kalangan warga UMNO. Suka tak suka perlu menerima hakikat. Warga akar umbi sekarang ni ramai yang sudah menzahirkan mereka rasa tak sepatutnya UMNO mengalami suasana yang begini berkeceramuk. Kerana di saat UMNO terpilih dapat kesempatan menjadi Perdana Menteri di anjung kuasa di Sri Perdana. Dalam keadaan hari ini, saudara, suasana ekonomi yang masih lagi suram, dalam suasana yang masih lagi tak ada kerja dan sebagainya, dan memang kita sedar, UMNO sedar bahawa kita hanyalah sebagai menempel dalam sebuah kerajaan yang cacah merbah. Saudara Amri Cik, dia kata kami dah kecewa. Dia macam curah air di dalam keladi. Saudara Arni Cik, bukan anda seorang. Banyak saya dapat kiriman ni. Tapi saya cuma mengharapkan, sebagaimana yang sering dipesankan oleh Presiden UMNO, dia kata perlu kita bersangka. Tapi Saudara Badrul Hisham, memanglah kalau ikut hati binasa, ikut hati mati. Keadaan sekarang tidak mahu. Ada juga musang berburu ayam. Ada kalangan mereka itu bukan daripada UMNO. Macam yang ini, mereka bukan warga UMNO. Tapi mereka, ini pun jadi masalah. Kita harus bijak menilai setiap omelan atau kenyataan. Saudara Awi Umar, salam sayang dari bumi Oslo. Bagi saya lah saudara, saya melihat bahawa bila kita mencaturkan soal politik juga
There is no permanent friend and there is no permanent enemy. Dalam percaturan politik tidak ada teman, sahabat yang berkekalan. Tiada juga musuh yang berkekalan. Segalanya berkemungkinan. Melihat banyak berkemungkinan. UMNO hari ini saya rasa terus terang saya katakan sudah mula syarat kembali dengan parasit-parasit. Musang berburu ayam. Mereka mengaku sebagai warga UMNO, kesetiaan itu tidak pada UMNO. Ini yang jadi nak baca pun nampak gayanya tak seronok saudara. Berapuh. Memang dia keadaan sekarang ni lah. Dan ini juga akan menjangkit di Sabah. Sebab saya dapat teman-teman kita di Sabah, dia kata sebagai rakyat Sabah, mereka mendoakan perbicaraan bermuktamar besok adalah keputusan yang baik. Tetapi tidak siapa dapat membantu apabila perkara itu sudah berada di mahkamah. Dan akhirnya maka saya waktu saya di Sabah minggu lalu, saya berbual dengan beberapa pimpinan UMNO. Kekhawatiran mereka seandainya Bung Mokhtar didapati bersalah, siapa pula mau menggantikannya? Kerana wakil UMNO yang ada sekarang ni, yang berada dalam kerajaan, tinggal daripada Datuk Yaakob Khan. Saudara, dan Datuk Yaakob Khan bukanlah timbalan pengurusi perhubungan UMNO Sabah. Ini keadaan bergelora habis. Ini cara kadang-kadang orang yang di luar UMNO cuba berlakon sebagai ahli UMNO. Jadi akhirnya sekarang ni bagaimana Datuk Yaakob Khan juga menzahirkan pada saya bila bimbang kedudukan sekarang. Parti Warisan nampak gaya di Sabah saudara semakin kental. Soal Parti Keadilan memang dapatan saya di Sabah tiada. Soal Parti PBM juga di bawah pimpinan Haji Ji juga rakyat Sabah sudah menolak. Yang ada sekarang ni adalah UMNO. Tetapi dalam keadaan sebegini, apabila tercalar pada Bung Mokhtar, ia juga akan macam mana berlaku pada di Semenanjung ini. Ada yang marah, ada yang kecil hati. Saudara kena ingat, saudara, dalam hidup kita ni ada orang baik dengan kita. Ada orang sayang dengan kita. Ada juga orang benci pada kita. Itu tidak sunyi, saudara. Sebab pro and con itu selalu ada. Sentiasa ada, hukum alamnya, ada yang negatif, ada yang positif. Saudara Muhammad Armi yang tentang membunuh teman sendiri. Ini sedang berlaku, rakyat melihat. Saya tidak katakan rakyat keseluruhan, tapi warga UMNO peringkat akar umbi mereka sudah dapat membaca. Sebab warga UMNO hari ini mereka bukanlah calang-calang orang, bukan kaleng-kaleng saya. Mereka sudah dapat membaca terkilas ikan di air, mereka tahu jantan betinanya. Ini yang sedang dialami oleh UMNO. Saya bercakap terus terang untuk memberi kesedaran pada ahli akar umbi supaya kita kekal. Jangan lari. Walaupun kita akan menghadapi badai yang bergelora ini. Dalam keadaan begini, mereka sekarang ini sedang menyerang kepimpinan UMNO khususnya. Presiden UMNO diserang. Timbalan Presiden UMNO diserang. Naib Presiden UMNO diperkotak-katikkan. Kita ada 3 naib Presiden. Datuk Khalid Nordin, Datuk Mahathir, Datuk Seri Dr. Mahathir, dan juga Datuk Seri Ahmad Muhammad, Datuk Seri Ismail Sabri. So, jika mampu dipecahkan, maka berlakulah perbalahan. Bila berlaku perbalahan, bagaimana untuk kita menghadapi pilihan raya? Peringkat akar umbi dah bersedia. Yang awak pada menteri tak perlu nak bertanya sama ada akar umbi dah bersedia atau tidak. Memang dah bersedia. Malahan warga UMNO peringkat akar umbi juga mereka sudah bersedia mengatakan bahawa untuk kali ini kita sedar diri lah. UMNO kali ini masuk ke gelanggang dengan tidak mempunyai modal yang besar. Tidak seperti pilihan raya sebelum ini. Kali ini UMNO masuk ke gelanggang hanya bertarung atas keyakinan bahawa rakyat mahukan sebuah parti politik untuk kestabilan politik. Tidak lebih daripada itu. Wang yang tak ada banyak, perbelanjaan yang berkurangan. Ini keadaan saudara. Sebab itu di kalangan warlord ataupun mereka yang punya wang merasakan kalau mereka tidak terpilih, mereka akan bertanding sebagai parti pembangkang. Ini juga yang dalam fikiran Yang Muhammad Presiden UMNO. Bagaimanapun warga akar umbi mereka tak ambil peduli dah sekarang ni. Sekarang kita nak ikut cakap akar umbi ni, kalau ikutnya tak tahulah saya nak katakan bahawa yang ada di atas sekarang ni semua dia nak buang dah. Kalau berlaku pemilihan parti saat ini, saya cakap terus terang, yang ada di atas tak usah temberang lah. Mereka juga akan dicampak ke laut. Ini gambaran yang saya dapat di kalangan warga akar umbi. Jangan sembang mengata anda rasa menteri, bahawa jika anda bertanding kerana jawatan anda sebagai menteri, maka anda akan dipilih untuk jawatan dalam pimpinan tertinggi UMNO, dalam hierarki UMNO.
semua itu tidak lagi ada dalam pemikiran warga UMNO akar umbi. Kerana mereka sudah melihat kebejatan yang dilakukan oleh pimpinan yang tidak mahu menyantuni persefahaman sama sendiri. Kesatuan dalam UMNO itu telah pun dirobek hanya bila melihat kebanyakan mereka asyik memikirkan soal jawatan. Ini keadaan saudara. Sebab itu sekarang ni dalam saat kita menghadapi ini, sebenarnya saya seronok juga. Saya malah nak bercakap lah soal UMNO ni. Kita bercerita juga bagaimana sekarang ni sebenar-benarnya orang yang paling terkencing sekarang ni saudara adalah Lim Guan Eng. Sebab UMNO juga menuntut. Kalau dikenakan pada pimpinan UMNO, Lim Guan Eng tidak terkecuali. Perbicaraan berhubung kes terowong dasar laut yang melibatkan 6.34 bilion. Ini perlu kita nak tengok bahawa adanya satu ketelusan dalam penghakiman dan sebagainya. Sebab kes rasuah Guan Eng ni lebih besar daripada kes YNDB. Sebab itu warga UMNO meminta supaya kes Guan Eng ni dipercepatkan supaya mereka tidak lihat bermerajalela. Kalau tidak nanti rakyat akan merasakan apa spesialnya Lim Guan Eng ni. Kerana Guan Eng berdepan dengan 4 pertuduhan. Taklah macam warga UMNO. Pimpinan UMNO berpuluh-puluh tuduhan, tapi Guan Eng hanya dikenakan 4 tuduhan. Iaitu menggunakan kedudukan sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang dengan menerima rasuah sebanyak 3.3 juta membantu syarikat konsortium Zenith untuk mendapatkan projek terowong RM383. Ini keadaannya. Jadi pertuduhan kedua, Guan Eng dikatakan meminta suapan 10% daripada tuan milik syarikat tersebut. Jadi dia juga berdepan dengan pertuduhan 2 lot tanah bernilai 298 juta milik Kerajaan Pulau Pinang yang juga punya kaitan dengan projek terowong dasar laut. Jadi dalam keadaan sekarang ni warga UMNO menuntut. Memang ada bendanya kadang-kadang kita bersetuju untuk membersihkan segala-galanya. Tetapi jangan adanya macam Syed Saddiq perlu dipercepatkan juga. Tak boleh ditunggu terus. Kalau tidak nanti dilihat macam mana asyik kena pada UMNO saja. Saya itu bab mahkamah. Bab UMNO. Cuma hari ini saya melihat Tuan Ibrahim Tuan Man di Alor-Star bila dia mengatakan tiada kerjasama parti akan lambang Perikatan Nasional. Ini keadaannya saudara. Ini bagi saya akan mengundang amarah warga PAS. Memang berceramuklah sekarang ni. Sebab PAS adalah selama ini warganya begitu setia mendukung apa saja yang dengan kewalakan, apa saja yang diatur oleh pimpinan. Kerana kesetiaan mereka sayangkan parti berlambangkan bulan. Seandainya pilihan raya 15 akan datang, PAS bersama dengan Perikatan Nasional menggunakan lambang PN, saya nak bertanya dengan warga PAS. UMNO memang dah jelas kita akan pertahankan lambang kita. Saya yakin juga, saya tak tahulah apakah PAS juga nak mengikut hala tuju macam mana parti Amanah yang bersedia untuk berada di Dewan Pakatan Harapan. Ini warga PAS harus bertanya pada diri mereka sendiri. Sebab PAS nampak gayanya dah jelas. Untuk bersama dengan UMNO tak ada. Ini dilontarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man sewaktu diwawancara oleh wartawan di Alor-Star Kedah. Saya melihat ini juga bahaya untuk PAS di Kelantan, Terengganu, malahan di Kedah. Saya tidak yakin warga PAS bersedia untuk bersekongkol walaupun dilihat baik antara PAS dengan parti PBM dan juga parti Gerakan. Jadi tidak ada bezanya kalau PAS lama ini melaungkan Islam dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi di situ ada Gerakan. Jadi kenapa PAS lebih redha memilih Perikatan Nasional daripada Muafakat Nasional? Benar, Tuan Ibrahim Tuan Man masih mengatakan Muafakat Nasional masih terbuka, tetapi mereka meletakkan syarat bahawa UMNO mesti berbaik dengan PBM. Dan soal ini kita nak tanya pula PAS, boleh ke mereka berbaik dengan Amanah? Ini keadaannya. Nanti bila bercakap soal penyatuan ummah lah, muafakat sebangsa, saya tak nampak benda itu boleh terjalin. Ini keadaan saudara. Saya juga melihat dengan keadaan begini memberi kesempatan kepada Parti Amanah. Saya lihat besar kemungkinan Parti Amanah yang punya advantage ataupun kelebihan mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Sebab dia baik dengan DAP. Dan Amanah besar kemungkinan akan menambah bilangan kursi mereka.
Parti Keadilan juga memang kita dah tahu. Dia berada dalam kemah besar. Walaupun Rafizi mengatakan bahawa mereka tetap dengan keputusannya. Malah Rafizi sebagai timbalan Presiden Parti PKR, Parti Keadilan, dia dah buat kenyataan. Dia tidak akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Artinya, Pakatan Harapan tidak akan terjalin. Parti Keadilan tetap dengan keputusan mereka. Malahan saya yakin mereka juga akan bertanding menggunakan lambang Parti Keadilan. Sebab kerana bagi mereka tidak mungkin untuk bersekongkol dengan Perikatan Nasional. Begitu juga kenyataan Mat Sabu. Dengan jelas Mat Sabu kata mereka menolak Perikatan Nasional. Malahan Presiden Amanah Saudara Muhammad Sabu menolak sebarang kerjasama antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional atas alasan kerana gabungan itu sebahagian daripada kerajaan semasa. Jadi tidak ada sebarang kerjasama antara Pakatan Harapan dengan PN. Malahan beliau menempelak. Dia menempelak pengurusi Perikatan Nasional Tasimuddin yang disifatkannya sebagai tidak sedar, tak sedar diri akan kedudukan beliau yang merupakan sebahagian daripada kerajaan, selain menyifatkan kegagalan kerajaan hari ini adalah kerana kegagalan bersama Perikatan Nasional. Jadi Parti Amanah tolak. PAS tak mau kerja dengan UMNO. Apa nak jadi pada kita sekarang ni? Pimpinan bangsa kita bercaramuk begini. Saudara, rakyat sekarang dah jadi runsing. Sedangkan rakyat mahu segera ditangani segala permasalahan yang mereka hadapi. Dalam saat inilah saya amat mengharapkan, secara jujurnya, saya mohonlah jasa baik yang amat bawa pada Menteri, segerakanlah sebagaimana yang diputuskan oleh Top 5 disegerakan. Lagi lama ditunggu, besar kemungkinan defisit keyakinan rakyat terhadap UMNO Barisan Nasional itu akan berkurangan. Ini keadaan akan berlaku, saudara. Bila defisit ini berlaku, ia juga menyangkut tentang kedudukan Yang Amat Berhormat sebagai Perdana Menteri. Ini saya haraplah orang keliling kelalang kena fikir. Lagi lama ditangguhkan, lagi banyak defisit akan berlaku. Akhirnya, saya melihat, terus terang saya katakan, keadilan memuncak dengan dia punya berterusan. Mereka tu buat kerja. Sebab mereka tidak ada masalah dalam kepimpinan. Mereka sudah pun menyatukan. So, bagi mereka sekarang ni matlamat satu untuk menang pilihan raya. Sebaliknya, dalam PAS sendiri sudah berbolak-balik sekarang ni. Ahli-ahli PAS sudah pun merasakan bagaimana boleh berlaku begitu. Akhirnya PAS bakal mengalami nasib sebagaimana yang berlaku di pilihan raya di Johor, pilihan raya negeri di Melaka. Kerana mereka tidak mahu menggunakan lambang PAS. Ini keadaan saudara. Malahan dalam UMNO pula berceramuk sendiri. Apakah mungkin untuk kali ini, maka Parti Keadilan lah akan memerintah. Dan mungkin juga mereka akan menjadi parti yang dominan terpulang. Cuma warga UMNO saya yakin kita akan berada dalam landasan perjuangan yang tidak akan berundur. Sekali kaki melangkah, tidak mungkin kita berundur. Biar apa pun terjadi, warga UMNO tetap setia. Jadi yang amat bawa pada Menteri, kenalah menghayati soal ini. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.